Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lepas kita baca tentang peristiwa peperangan Hunain. Peristiwa peperangan Hunain yang hebat ini diabadikan oleh Allah dengan ayat Al-Quran yang diwahyukan. Dalam surah At-Taubah ayat 25 hingga 27. Iaitu firman Allah Ta'ala, لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Maksudnya sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam medan peperangan yang banyak. Dan pada hari peperangan Hunain ketika kamu dijangkiti penyakit ujub, kagum diri sendiri oleh banyaknya jumlah bilangan bala tentera kamu, maka ia tidak boleh mendatangkan apa-apa faedah kepada kamu di medan perang itu, sehingga rasa sempit bumi yang luas itu kepada kamu. Kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Kemudian Allah menurunkan semangat ketenangan ke atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ke atas orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentera yang tidak dapat kamu melihatnya, serta ia menyeksa orang-orang yang kafir, dan demikian itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian Allah menerima taubat orang-orang yang ia kehendaki, memberi hidayah memeluk Islam sesudah itu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita dah baca minggu lepas bila Nabi sudah berjaya membebaskan Mekah, ramai yang masuk Islam. Ketika masuk Mekah, jumlah bala tentera Islam 10,000. Campur dengan baru masuk Islam yang mu'alaf, termasuk yang ikut tumpang sama yang bukan Islam, yang semangat kabilah Quraisy dan Mekah, jumlahnya 12,000. Mereka keluar menuju ke lembah Hunain bila mendapat maklumat kabilah Saqif dan Hawazin bersedia untuk menyerang mereka. Dengan jumlah yang ramai, datang perasaan ujub. Ujub ni perbincangan ulama tasawuf, iaitulah sifat yang keji yang ada dalam diri manusia, kagum dengan diri sendiri, syok sendiri. Dalam bahasa kita ni syok sendiri. Rasanya aku baik, rasa aku kuat, aku ni orang yang soleh. Itu ujub, sifat yang buruk menjadi sifat yang haram. Perbincangan ilmu tasawuf. Allah Ta'ala mendedahkan kalangan mereka yang terlibat dalam perang Hunain ini, ramai yang datang dengan semangat ujub ada dalam diri mereka, sehingga ada yang menganggap mereka tak mungkin dikalahkan. Lan nughlaba ba'dal yaum, kita tak akan dikalahkan lagi selepas ini. Nabi sangat risau bila ramai yang bercakap begini. Lalu Allah mengajar mereka, mendidik mereka, diserang oleh musuh. Peristiwa Hunain mengajar umat Islam di sepanjang zaman, bukan sahaja mereka yang hadir perang Hunain. Apabila mereka dikepung oleh tentera Saqif dan Hawazin,
yang berlindung di balik celah batu-batu bukit, menyerang dengan hujan panah, menyebabkan lari bertempiaran, terkejut, tergamam. Hingga beberapa orang saja dengan Nabi SAW. Nabi tak lari. Nabi seorang Rasul yang gagah berani. Dan sahabat-sahabat yang setia, ketua-ketua keluarga yang dekat, termasuk keluarga yang dekat dengan Nabi, tak lari walaupun dihujani panas. Kemudian berlaku mukjizat yang kita baca minggu lepas. Pertolongan Allah dengan tentera yang tak dapat dilihat. Bila Nabi turun daripada baralnya, keledainya, memegang pasir yang diambil dari tanah, dicampur, dan debu-debu yang halus ni mencari mata pemanah yang ramai itu, menyebabkan berhenti memanah. Lalu dipanggil mereka yang lari itu datang semula, dan datang melakukan serangan balas dan dapat diselamatkan. Kita baca dah minggu lepas. Namun peristiwa ini mengajar umat Islam. Allah Ta'ala turunkan wahyu untuk dibaca oleh umat Islam sehingga hari kiamat. Peristiwa Hunain mengajar umat Islam di sepanjang zaman supaya sentiasa bertawakal kepada Allah. Setelah berisra dengan sebab musabab yang zahir daripada manusia. Ini masuk dalam qada dan qadar. Menandakan kuasa Allah. Manusia tak ada kuasa. Manusia boleh berusaha dan berikhtiar saja. Mesti bertawakal kepada Allah. Sifat tawakal ni wajib. Pada prinsipnya, ciri yang terdapat pada Hunain sama dengan peperangan Uhud. Yang berbeza ialah cara dan pendekatan yang salah. Uhud juga orang Islam mengalami pukulan. Cuma pendekatan berbeza. Peristiwa Uhud kerana terpengaruh dengan harta rampasan yang berselerok ditinggalkan musuh di awal pertempuran, sehingga tidak mematuhi arahan Rasulullah SAW supaya jangan meninggalkan bukit yang dikawal oleh pasukan pemanah. Itu perang Uhud yang kita baca dulu. Tinggal bukit yang diperintah supaya dikawal. Tak ikut arahan Nabi jadi pemimpin. Itu perang Uhud. Adapun peristiwa Hunain berpunca daripada bermegah dengan jumlah yang ramai, sehingga merasakan jumlah itu sudah cukup memberi kemenangan. Sikap yang begitu cukup menyentuh perasaan Rasulullah SAW apabila mendengar percakapan yang menegaskan tidak boleh kalah kerana jumlah tentera kita sudah ramai. Ini cakap besar. Kedua peristiwa Uhud dan Hunain memberi pengajaran yang pahit kepada generasi awal, tetapi menjadi ubat mujarab yang menyembuhkan penyakit yang boleh menghalang perjalanan perjuangan Islam di sepanjang zaman. Akhirnya Allah memaafkan semua yang terlibat. Kepada ahli Uhud, Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin." Dan sesungguhnya Allah memaafkan kamu dan Allah mempunyai kurnia kepada orang-orang yang beriman. Allah maaf. Semua salah ampun Allah ni. Sebab itu mereka yang mati dalam Uhud, termasuk mereka yang berundur, diampun oleh Allah Ta'ala. Mati mereka dimuliakan oleh Allah walaupun buat salah, dimaafkan. Termasuk mereka yang berundur dalam perang Hunain. Dan kepada ahli Hunain Allah berfirman, "Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha' wallahu ghafurur rahim." Kemudian Allah menerima taubat mereka selepas itu ke atas sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Walaupun ayat ini diturunkan sejak 1400 tahun yang lalu. Quran adalah petunjuk sehingga hari kiamat. Bahkan dalam sejarah mutaakhir pun berlaku juga pada orang Islam setiap kali.
Bukan zaman Nabi, zaman akhir pun berlaku. Bila kata sombong, Allah Ta'ala ajar. Firman Allah Ta'ala, in yansurukumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, tak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Kalau Allah mengecewakan kamu, siapa lagi yang nak tolong kamu selain pada Allah? Oleh kerana itu, bertawakal kepada Allah. Dan sebab itu Allah Ta'ala berfirman pada orang Islam, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersedialah kamu dengan kekuatan sekadar kemampuan kamu. Orang Islam mesti menyediakan kekuatan sekadar kemampuan dengan hati yang ikhlas. Kalau ikhlas, menyediakan kekuatan, ketenteraan negara orang Islam mengikut kemampuan, walaupun senjata musuh lebih hebat, lebih kuat. Setelah ikhlas itu ada, semangat dengan ikhlas, taktik strategi yang baik dilakukan, pertolongan Allah boleh mengalahkan musuh yang lebih besar. Ini banyak dalam sejarah Islam. Dalam peperangan moden pernah berlaku di Mesir tahun 67. Bila Mesir dan negeri Arab mengumpulkan senjata-senjata yang banyak, dapat bantuan dari Blok Timur masa itu, tahun 67. Sehingga ada pemimpin yang bercakap nak humam Israel dan Laut Mediterranean. Dalam masa seminggu, 2 minggu boleh kalah Israel. Cakap besar. Perang 67. Dia abad yang lalu. Akhirnya Mesir dan negeri Arab diserang, kalah teruk dalam peperangan itu. Kekalahan tahun 67 berlaku pada Mesir, Jordan, Syria, sehingga Sinai ditawan oleh Israel, Baitul Maqdis ditawan oleh Israel, tebing barat tawan oleh Israel, tanah tinggi Golan di Syria sampai hari ini ditawan oleh Israel. Selepas mereka tawan bumi Palestin, 48 dia tawan Palestin, 67 tambah lagi kerana orang Arab cakap besar. Namun tahun 73 boleh menang sikit bila mereka ikhlas dengan pertolongan Allah. Allah Ta'ala tolong. Itu pengajaran. Bukan saja zaman Nabi, termasuk zaman kita. Peperangan Hunain menjadi contoh. Peperangan Hunain menyebabkan orang yang lemah iman pada awalnya menjadi kuat. Dan orang yang belum Islam dan tebal dengan syirik tiba-tiba mendapat hidayah Allah dan terus masuk Islam. Kerana melihat pertolongan Allah secara menakjubkan kepada Islam dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Permulaannya mereka lari, bila datang pertolongan Allah, mereka yang lari diampun oleh Allah dan iman tambah kuat. Termasuk yang bukan Islam, yang Nabi minta senjata dengan dia, terkenal Nabi minta senjata dengan dia. Dia tak Islam lagi. Dia tak Islam. Dia ikut sama perang Hunain. Masa mula dia tak Islam, lepas Hunain dia masuk Islam. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam, kalangan orang Mekah dan lain-lain, ketika berlaku perang Hunain. Dalam peristiwa ini Allah telah memilih syuhada dalam kalangan orang yang beriman seramai 4 orang sahaja. Lihat pada serangan hebat tu ramai lah mati, tapi 4 orang saja mati, orang Islam. Dan dibunuh dalam kalangan musyrikin sampai 70 orang. Musuh 70 orang. Itu pertolongan Allah. Memburu musuh. Selepas berlaku pertolongan Allah, musuh yang bertempiaran melarikan diri berpecah pada 3 kumpulan. Satu kumpulan yang dipalih oleh panglima perangnya Malik bin Auf, seorang panglima muda, melarikan diri bersama Bani Thaqif ke tempatnya di Taif yang dipagari kota, balik ke Taif. Satu kumpulan lagi melarikan diri ke lembah Autas yang bersambung dengan Hunain. Dan satu lagi melarikan diri ke Nakhlah. Pecah 3 musuh.
Kesemua kumpulan ini tidak dibiarkan begitu saja. Mereka diburu habis-habisan supaya tiada peluang membina kekuatan kuda. Lalu Nabi mengarahkan supaya tiga-tiga musuh yang berpecah Melayu ini dikejar, diburu habis-habisan, supaya mereka tidak boleh membina kekuatan lagi. Dalam memburu ini berlaku lagi pertempuran. Antaranya pertempuran Autas. Rasulullah SAW menugaskan pasukan yang diketuai oleh Abu Amir al-Ash'ari supaya memburu musuh yang melarikan diri ke lembah Autas. Di sana berlakunya pertempuran sengit dengan musuh sehingga Abu Amir gugur syahid. Panglima gugur syahid. Setelah ia sendiri menentang dan berjaya membunuh 9 orang musuh. Setiap orangnya diajak terlebih dulu supaya masuk Islam. Hebat dia ni. Belum dia lawan musuh tu, ajak masuk Islam. Lepas tu dia lawan, mati. Lepas seorang-seorang. Apabila enggan Abu Amir sendiri yang bertarung dengannya dan bermunajat kepada Allah, Allahumma syahad. Ini doa dia. Ya Allah, Tuhanku, saksikanlah. Kepada tiba orang yang ke-10. 9 orang dia dah berjaya bunuh musuh. Orang yang 10. Dia menjawab dengan jawapan yang dipahami oleh Abu Amir bahawa dia menerima Islam. Dan sebenarnya selepas itu dia masuk Islam sehingga disebut oleh Rasulullah SAW. Apabila melihatnya, inilah orang yang dibebaskan oleh Abu Amir. Orang yang 10 ni. Akhirnya dia dipanah oleh 2 orang pemanah musyrikin. Satu panah mengenai jantungnya dan yang satu lagi mengenai lututnya. Sebelum rohnya disambut oleh para malaikat, dia mewasiatkan supaya anak saudaranya Abu Musa al-Ash'ari, dia saudara Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat yang alim, yang terkenal, yang qari Al-Quran, mengambil tugasnya dan meminta supaya menyampaikan salamnya kepada Rasulullah SAW. Dan meminta supaya beristighfar untuknya. Beritahukan anak saudara Abu Musa al-Ash'ari supaya berdoa istighfar untuk dia. Beritahu Rasulullah. Dia beriman. Istighfar Rasul ini diterima oleh Allah. Akhirnya tentera musuh dapat dikalahkan. Banyak yang dibunuh. Berjaya dibunuh, dikalahkan. Menunjukkan bahawa qari zaman Nabi ni qari yang berjuang, bukan qari yang duduk baca Quran. Baca Quran saja. Tak ada perjuangannya. Dia qari dan dia mujahid. Qari dan pejuang Islam. Banyak yang dibunuh, ditawan dan mendapat ghanimah yang banyak, seperti juga di Hunain. Setengah ulama di antaranya Qadi Iyad memasukkan peperangan ini bersama perang Hunain. Kerana Autas bersambung dengan Hunain. Apabila Abu Musa radhiyallahu anhu menyampaikan salam bapa saudaranya kepada Abu Amir yang gugur syahid, Rasulullah SAW terus mengambil wudu. Ini cerita ni hebat. Abu Musa cerita pak saudara dia Amir minta tolong Rasulullah istighfar untuk Rasulullah ambil wudu. Menadah tangan sehingga kelihatan putih ketiaknya. Angkat tangan tinggi, nampak putih bawah ketiak. Kesungguhan berdoa. Doanya, Allahumma ja'alhu min a'la ummati fil jannah. Wa fi riwayatin, Allahumma ja'alhu yawmal qiyamah fawqa kathirin min khalqika minan nas. Mana ya Allah, Tuhanku, jadikanlah dia di syurga paling tinggi. Nabi doa untuk dia. Mengikut riwayat yang lain, ya Allah Tuhanku, jadikanlah dia di hari kiamat nanti mengatasi kebanyakan makhluk dalam kalangan manusia. Minta Tuhan jadikan dia ni tinggi pada orang lain dalam syurga. Abu Musa al-Ash'ari berkata, wahai Rasulullah, juga untuk saya. Musa pun tumpang.
Dia dengar Rasulullah doa begitu. Doa seorang Rasul ni dia berkenan. Kemudian Rasulullah terus doa ke saya juga. Rasulullah SAW menyambung doa. Allahumma ighfir li Abdillah ibn Qis dhanbahu wa adkhilhu yawmal qiyamati mudkhalan karima. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah Abdullah bin Qis Abu Musa al-Asy'ari akan dosanya dan masukkan dia pada hari kiamat nanti di tempat yang mulia. Hadis Abu Musa ni masuk syurga. Musa al-Asy'ari ialah seorang ulama yang alim tentang Quran, tentang hukum syarak, tentang pentadbiran. Zaman Nabi memegang jawatan, zaman Abu Bakar pegang jawatan, zaman Sayyidina Umar pun pegang jawatan di Iraq. Zaman Osman pegang jawatan. Zaman Sayyidina Ali lantik jadi wakil untuk tahkim yang terkenal. Sayyidina Ali berperang-perang Siffin yang terkenal, Abu Musa dilantik menjadi hakim. Kata cerita dalam kitab, Abu Musa ni bodohnya tipu dan amal bi'ah. Cerita tu tak betul. Takkanlah orang yang Nabi doa ni orang bodoh. Cerita itu tak betul, salah. Kita akan baca dalam kisah perang Siffin. Abu Musa ni seorang sahabat yang warak. Masa berlaku perang Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, Zubair dan Talha, perang fitnah yang melanda umat Islam, perang saudara, dia tak mahu terlibat. Dia mahu supaya orang Islam berdamai. Dan masa Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah pun dia mahu orang Islam berdamai. Bila nak berdamai, lantik wakil. Sayyidina Ali lantik dia jadi wakil. Sayyidina Ali ikhlas melantik wakil. Sudah tentulah dia percaya pada Abu Musa al-Asy'ari dan dia meteraikan perjanjian damai yang terkenal. Bukan kena tipu, tidak. Cerita tipu tu bohong. Dia sebut dalam kitab, kononnya amal bi'ah ni tipu Abu Musa supaya Abu Musa pecat Sayyidina Ali. Amal bi'ah tak pecat Sayyidina Ali dipecat, Muawiyah jadi khalifah. Itu tak betul, salah. Itu salah. Cerita tu riwayatnya tidak sahih. Walaupun banyak dalam kitab. Banyak dalam kitab. Termasuk karangan As-Suyuti, karangan At-Tabari, karangan imam-imam yang banyak. Dia masukkan cerita-cerita ni. Tapi dia masuk semua imam-imam ni. Cerita yang dhaif dia masuk, yang tak betul, yang betul pun dia masuk. Jadi bila baca, jangan baca satu saja. Riwayat yang mengatakan bahawa Abu Musa ditipu oleh amal bi'ah itu riwayat yang direka-reka. Abu Musa seorang sahabat yang mendapat sanjungan didoa oleh Nabi dan peristiwa Hunain. Orang Nabi doa ni, doa Nabi dia makbulkan. Sudah tentulah seorang berilmu. Dan Nabi iktiraf dia ni seorang sahabat yang alim. Khulafa' Rasyidin iktiraf seorang sahabat yang alim. Tiba-tiba tulis dalam kitab, bodoh, kena tipu. Itu tak kena, tak betul. Jadi kisah tu kita kena tolak. Akan diterang bila sampai bab dia insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Nakhlah. Adapun pasukan yang melarikan diri ke Nakhlah. Ini pecahan daripada perang Hunain. Sebahagiannya dibaca minggu lepas. Mereka diburu. Diburu di mana saja mereka pergi. Sebahagiannya kita baca minggu lepas yang diburu oleh seorang sahabat yang syahid, yang Nabi doa dia masuk syurga. Minggu lepas kita baca kisah dia, iaitu Autas, lari ke Autas. Sebagian lagi ke Nakhlah. Adapun pasukan yang melarikan diri ke Nakhlah bersamanya penglima buta Duraik bin As-Sumah. Penglima yang terlalu tua. Yang buta nama Duraik bin Sumah. Yang pintar. Yang bijak berperang. Tapi dah buta. Tua dan buta pula. Lalu dia dibunuh oleh Rabi'ah bin Rafi'. Walaupun dia buta dan sudah tua. Tapi layak juga dibunuh.
Dia ni buta, tapi cerdik, pintar, mengatur strategi peperangan. Patutnya orang tua, orang buta tak dibunuh, tapi oleh kerana dia terlibat dengan perang. Kerana perlibatannya di medan perang sebagai seorang perancang yang sangat berbahaya. Diriwayatkan dia ni kebal. Durek Pensumah ni kebal. Dah tangkap, tikam tak lu, tetok tak lu, tak ada apa. Ni hebat. Apa dia pakai ilmu tak tahu. Iblisnya. Tikam dengan pedang tak ada apa, dengan tak ada apa. Akhirnya dia tunjuk. Nak bunuh aku kena tikam sini, kata dia. Dia tunjuk tepat. Boleh tikam dia. Dia nak mati kafir. Orang nak mati Islam, nak mati kafir. Dia degik dia. Dahlah buta, dah lu, kafir degil pula. Ilmu setan, ilmu belis. Dia nak mati dalam keadaan kafir. Dia tunjuk, kalau nak bunuh saya, bunuh tikam di sini, dia kata. Suruh tikam dia. Walaupun dia tua. Tindakan ini tidak menyalahi hukum yang melarang membunuh orang tua. Kerana ini dimasukkan orang tua yang tidak terlibat dengan peperangan, yang tak boleh bunuh tu. Adapun yang terlibat dengan peperangan, dibenarkan bertindak ke atasnya tanpa mengira lelaki atau perempuan, orang tua atau kanak-kanak, termasuk juga mereka yang dijadikan perisai manusia. Begitu juga pengecualian larangan yang lain apabila menghalang atau membahayakan. Disebut dalam hadis, jangan kamu bunuh perempuan, jangan kamu bunuh orang tua, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh paderi dan sami, jangan bunuh orang awam, jangan musnahkan kebun-kebun, jangan musnahkan penggunaan awam. Tetapi sekiranya orang awam itu terlibat dengan perang, jadi ejen, jadi spy, kena bunuh. Sama ada dia perempuan, termasuk kanak-kanak. Kalau nyata dia membahaya, digunakan untuk peperangan, kena bunuh. Terpaksa. Ataupun keadaan terpaksa. Terpaksa perisai manusia. Dia ambil orang Islam, dia letak tengah. Macam mana nak buat? Dia tawan orang Islam, dia letak di tengah-tengah. Kalau biarkan, lebih ramai orang Islam mati. Tembok. Walaupun ada orang Islam di tengah tu. Yang sepak lindung, yang mati syahid juga. Walaupun dengan peluru kawan sendiri. Termasuk dalam mati syahid. Kerana keadaan terpaksa. Terpaksa begitu. Begitulah. Kebun-kebun yang menghalang perjalanan tentera. Nak lalu tak boleh, tebang pokok. Walaupun pada asalnya tak boleh tebang pokok. Kawasan yang menghalang. Dibenarkan. Kerana melihat maslahat yang lebih besar dalam peperangan, termasuk dalam keamanan pun. Kalau masalah umum, boleh diambil tindakan. Kemudian peperangan Taif. Sebahagian lagi berundur ke Taif. Tentera musuh paling besar ialah mereka yang berundur ke Taif. Disertai oleh panglima perang pertama iaitu Malik bin Auf. Panglima perang yang besar, Malik bin Auf. Berundur ke Taif. Jumlahnya menjadi lebih besar apabila bercampur dengan Bani Saqif yang merupakan penduduk Taif. Taif adalah bandar ketiga besarnya selepas Mekah dan Madinah. Dan dilingkungi kota yang teguh. Di dalamnya kebun yang menyediakan bekalan makanan dan air yang bertahan lama. Penduduk Bani Saqif pernah menghentam Rasulullah SAW ketika berdakwah. Pada masa Nabi belum berhijrah ke Madinah, setelah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, meninggalnya Abu Talib, Nabi pergi ke Taif berdakwah, tiba-tiba direjam oleh penduduk Taif dalam kisah yang terkenal. Kita baca dulu sebelum berhijrah. Sehingga berdarah kepala Nabi. Kepala Zaid bin Harisah berdarah. Darah melilih ke jasad Nabi. Dia hentam. Ini orang Taif, orang yang sangat keras, yang sangat kejam. Terkenal dengan kerasnya. Taif ni ialah satu kawasan yang subur.
Banyak tanaman. Boleh bertanam di situ, di tengah-tengah padang pasir. Tapi subur. Kerana ada lembah, ada air. Subur. Dan ada kota. Walaupun dikepung, ada makanan. Rasulullah SAW memerintah supaya pergerakan ke Taif didahului oleh pasukan hadapan. Berjumlah 1,000 anggota tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an, seorang panglima yang handal. Dengan melalui perkampungan Hawazin dan memusnahkan kotanya yang ditinggalkan. Kemudian meneruskan perjalanan ke Taif. Kota Hawazin dapat dimusnahkan, terus ke Taif. Taif yang dipagari oleh kota dan tentera Islam menghadapi serangan panah. Apabila menghampirinya sehingga 12 orang gugur syahid dan mendapat cedera. Di antaranya Abu Sufyan bin Harb. Di antara yang cedera Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ni pemimpin Mekah. Pemimpin Mekah, mertua Nabi SAW, pemimpin pada masa Nabi masuk Mekah, dia serah diri dan masuk Islam. Mu'alah ni baru masuk Islam. Tiba-tiba kena panah mata dia. Yang dipanah sebelah matanya sehingga tercabut mata dia. Dia membawa mata yang tercabut itu ke hadapan Rasulullah SAW. Dia bawa mata cabut depan Nabi. Dengan berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi aini usibat fi sabilillah." Dia kata, "Ya Rasulullah, ini mata saya yang telah mengalami kecederaan kerana berperang di jalan Allah." Kata dia. Mata saya cabut. Rasulullah SAW bersabda, "In syi'ta da'autu faruddat ainuk wa in syi'ta fal jannah." Nabi kata, "Jika awak mahu, aku doakan supaya matamu kembali seperti sedia kala. Atau engkau mahu syurga dalam keadaan mata yang terus buta dengan bersabar." Mu nak mana? Kalau aku doa, sembuh lalu matamu. Kalau mu buta, mu sabar. Buta sebelah mata, masuk syurga. Nak mana? Dia kata. Matanya yang satu lagi, mengikut riwayatnya, dia pilih orang buta. Ya Rasulullah. Dapat dia gini lah. Saya jahat dulu, dia kata. Saya jahat. Masa jahiliah dulu saya jahat. Saya lawan Rasulullah. Biar begini, kata dia. Itu dia. Matanya yang satu lagi buta ke peperangan Yarmouk menentang tentera Rom di akhir pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia pergi perang pula walaupun mata sebelah. Perang dengan Rom dalam masa Abu Bakar. Kena pula sebelah mata. Dua-dua buta mata dia. Abu Sufyan. Dan memang dia Islam sungguh. Kita akan baca dalam kisah Abu Bakar nanti. Pada masa dia dapat berita Nabi sudah wafat, seorang kawan dia pembesar daripada kabilah Arab mengatakan murtad daripada Islam. Dia cabut pedang terus tetok kawan tu. Ni hebat dia. Dia cabut pedang terus bunuh kawan tu. Mana Islam sungguh lah ni. Bukan Islam main-main. Islam sungguh. Abu Sufyan. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu mencabar pahlawan-pahlawan Taif supaya berlawan satu lawan satu, sebagaimana adat memudahkan peperangan di zaman dahulu. Zaman dulu pendahuluan perangnya penglima lawan penglima. Lawan sama seorang. Atau wakil seorang, wakil seorang. 3 orang lawan 3 orang. Seorang-seorang. Itu mukaddimah pendahuluan zaman dulu. Laku sembuh dia. Dia berlawan sama seorang dulu. Selesai tu bawa perang tu. Khalid bin Walid cabar. Orang Taif turun lawan sama seorang. Cabaran itu tidak dilayan. Pak tak tahu. Dan mereka mengambil sikap berkurung. Dia tahu dah lawan tak kurung. Berkurung dan bertahan dalam kota kerana mereka mempunyai bekalan makanan dan minuman selama setahun. Setelah habis bekalan, barulah mereka keluar berperang. Itu adab mereka. Duduk dalam tu dia kurun dalam kota dia. Nak masuk tak boleh sama dulu, kapal terbang tak ada. Dalam kota dia. Akhirnya Taif terpaksa dikepung selama 40 hari.
mengikut riwayat Imam Muslim. Tetapi kalangan ahli sejarah pula berselisih pendapat. Menentukan jumlah hari tersebut, Rasulullah SAW mengarahkan supaya mengambil satu kawasan yang tinggi untuk jadikan markah tentera. Nabi pilih tanah tinggi bukit untuk markah tentera, napok dalam. Di tempat inilah dibina masjid yang ada sekarang, Masjid Taif, ada sekarang. Ada masjid tempat Nabi buat markah. Dalam masa kepungan itu, pelbagai cara serangan dilakukan, berbagai taktik dilakukan. Termasuk menggunakan minjaniq. Minjaniq ialah alat yang melontar batu besar ke arah kota, bidah. Dia guna bidah, kayu yang besar, boleh lontar batu yang besar. Ini alat peperangan zaman dulu. Macam meriam besar zaman sekarang. Cara itu dicadang dan dicarancang oleh Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman ni orang Parsi, dia tahu, dia negeri bertamadun. Senjata berat ialah minjaniq. Bidah batu besar. Seterusnya mereka menggunakan dabbabah. Dabbabah ni perisai besar yang dibuat dari kayu dan belulang. Dibuat kotak. Kotak daripada kayu, dia letak belulang tebal. Duduk dalam tembuk kata. Perisai lah, kita perisai zaman sekarang lah. Kita perisai pun dia ambil daripada ni dia juga. Dengan bala tentera berada di dalamnya supaya dapat menghampiri kota bagi merobohkannya. Maksud tu tembuk kota. Dia panuh ke atas saja dia apa. Duduk dalam kotak tu. Untuk menghalangnya, tiba-tiba musuh menggunakan senjata besi panas yang dihulurkan melalui bawah tanah bagi membakar tentera yang berada dalam dabbabah. Dia ada senjata juga. Dia kali lubang kecil, dia hulur besi panas. Kena orang duduk dalam tu. Apabila mereka keluar daripadanya, mereka dihujani serangan panah dari atas kota. Sehingga beberapa orang gugur syahid. Melainkan Nabi menggunakan alat perang. Bukan pakai mandi minyak. Ni dok mandi minyak, menjapi sebagai kebal. Ada alat perang, baju rantai macam-macam. Menyediakan. Ni pakai ambil panjang serta, lepas tu japi. Pelima. Tu semua pengaruh mereka tu. Tu untuk melemahkan orang Islam. Rasulullah SAW mengarahkan supaya dimusnahkan kebun anggur dan kurma bagi menekan musuh supaya menyerah kalah. Tetapi mereka merayu dengan mana nama Tuhan dan hubungan silaturahmi. Maka Rasulullah SAW membatalkannya kerana mengambil pendekatan memujuk dan menunjukkan sifat kemanusiaan yang tinggi. Bila musnah kebun, makanan tak cukup. Mereka merayukan kita ni sama-sama anak beranak. Dia ada waris juga tu, Saqif dengan Mekah ni. Rasulullah SAW mengarah supaya dilaungkan sesiapa dalam kalangan hamba yang menyerah diri, dia dimerdekakan. Ada tak orang nak serah diri? Maka keluar 23 orang hamba menyerah diri. Lalu mereka dimerdekakan dan diserah kepada penjaga masing-masing. Hamba abdi dilepaskan. Dimerdekakan. Akhirnya Rasulullah SAW bermesyuarat mengambil keputusan yang baik setelah gagal melawan kota Taif yang kukuh dan di dalamnya mencukupi bekalan makanan. Rasulullah SAW bermesyuarat dengan para sahabat radhiyallahu anhum dan akhirnya bertanyakan seorang yang mengetahui secara mendalam berkenaan Taif, iaitu Naufal bin Muawiyah Ad-Dili, dengan bersabda, "Wahai Naufal, apakah pandanganmu sekiranya kita terus berada di sini?" Nabi tanya. Dia ni orang ada pengalaman tentang Taif. Macam mana kalau duduk lama sini, kepung? Naufal menjawab, "Wahai Rasulullah, mereka laksana lamri, sejenis binatang seperti musang dalam lubang. Jenis mendatang, duduk dalam lubang. Kalau ditunggu akhirnya dapat juga, tetapi kalau dibiarkan ia tidak memberi apa-apa mudarat." Datang ni, dia tak ada mudarat apa kalau kita tunggu lelah je. Tunggu, baik kita buat kerja lain, tinggal. Tinggal. Kalau kita biarkan, dia keluar pun tak mudarat. Mana mendatang ni? Dia bukan kekuatan mana. Kena kabilah-kabilah lain dah jatuh. Tak ada guna kepung lama.
Mengikut satu riwayat, Khawlah binti Hakim, isteri Uthman bin Maz'un radhiyallahu an, bertanyakan Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma yamna'uka an tanhadha ila ahli Taif?" Wahai Rasulullah, apakah yang menghalang daripada terus sahaja menawan Taif? Hanya orang puan ni semangat. Apa salahnya kita lawan terus? Rasulullah SAW, "Lam yu'dhal lana al-ana fihim wa ma adhunnu an naftahaha." Tuhan tidak mengizinkan lagi kepada kita sekarang untuk mengalahkan mereka. Dan aku rasa kita tidak dapat menawannya sekarang. Tak boleh. Seterusnya Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu supaya mengarahkan bala tentera berundur. Apabila Umar memberi arahan, terdengar sungutan mengapa berundur sebelum berjaya dapat menawan kota Taif. Marah nak lawan sampai habis. Pasal apa undur pula? Lawan sampai habis lah. Lalu Rasulullah bersabda, sila serang pergi esok. Nabi kata, nak sangat serang pergi esok. Apabila dilancarkan serangan, mereka dihujani serangan panah dari musuh yang bertahan dalam kota dan terpaksa berundur setelah beberapa orang mengalami kecederaan. Tak boleh juga. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW supaya berdoa. Lalu baginda berdoa dengan bersabda, "Allahumma hdi Saqifan wa'ti bihim muslimin." Ya Allah Tuhanku, berilah hidayah kepada Saqif dan bawalah mereka dalam keadaan Islam. Nabi doa itu. Doa biar masuk Islam. Beri hidayah kepada mereka. Bukan doa turun bala tau. Doa beri hidayah masuk Islam. Kita akan baca kisahnya kemudian. Seterusnya Rasulullah SAW menyeru mereka bersiap untuk pulang. Tiba-tiba dengan segera tergapah-gapah mereka bersiap. Rasulullah SAW ketawa melihat telatah mereka yang cepat berubah. Nabi suruh bersedia balik mereka, lalu tergapah-gapah balik mereka. Cepat-cepat. Tadi nak perang sangat. Ni cepat-cepat bersiap. Nabi gembira, senyum Nabi tengok mereka. Rasulullah menyuruh mereka suruh mereka menyebut La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azamal ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah yang esa. Benarlah janjinya menolong hambanya dan membinasakan bala tentera Ahzab dengan keesaannya. Nabi suruh mereka ulangi, sebut kalimah ini. Sebaik saya bertolak dan menuju ke arah musafir, saya menyebut Aibun, Taibun, Abidun, li Rabbina Hamidun. Kami pulang dengan memohon keampunan. Kami bertaubat dan kami mengabdikan diri kepada Tuhan kami serta kami memujanya. Ini sunat dibaca bila kita nak balik dalam perjalanan. Ini bacaan Nabi bila balik ke Taif. Dan sunat baca. Ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, doakan untuk Taif." Ada pula sahabat, "Doa Rasulullah untuk Taif ni." Maka Rasulullah pun berdoa, "Allahumma hdi Saqifan wa'ti bihim muslimin." Ya Allah Tuhanku, berilah petunjuk kepada Saqif dan bawalah mereka dalam keadaan Islam. Nabi doa lagi. Satu contoh yang sangat mulia dari Rasul yang jadi contoh dan teladan. Menunjuk kemuliaan pribadi dan akhlak termulia. Berlaku sabar bertenang, tidak berdendam di saat berkuasa dan gagah dengan bala tentera yang bersenjata dan gagah perkasa. Yang akhirnya memecahkan hati Bani Saqif yang lebih keras daripada batu-batu Taif. Doa Nabi dimakbulkan pada akhirnya. Kita akan baca kisah akan datang di mana penduduk Saqif ini akhirnya masuk Islam. Dalam kisah yang terkenal apabila pada mulanya Nabi menerima kedatangan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, pemimpin Saqif yang terkenal. Nabi balik dari Tabuk. Urwah bin Mas'ud datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, saya nak minta izin Rasulullah nak balik, nak ajak orang Taif masuk Islam." Nabi kata, "Jangan, orang Taif ni keras. Keras orang Taif ni." Nabi kata, "Rasulullah tak apa, saya ni dihormati di Taif.
dihormati. Kalau saya tidur, orang malu nak gerak, nak kedukkan saya. Kerana orang hormat saya. Nabi kata sila, dia balik. Dia balik ke Taif, dia pun panggil orang Taif berhimpun. Bila ramai-ramai, dia berucap dan mengisytiharkan Islam dan ajak orang Taif masuk Islam. Lalu mereka memanah untuk Urwah bin Mas'ud mati. Manah selalu mati. Nabi kata Urwah bin Mas'ud adalah sahibu Yasin. Iaitulah orang wali yang syahid dalam surah Yasin. Kalangan umat aku. Ini orang Taif terkenal dengan keras. Kemudian setelah kabilah-kabilah Arab masuk Islam, ramai masuk Islam, dia pun rasa takut. Lalu rombongan mereka datang jumpa Nabi, minta masuk Islam. Dengan syarat tak payah semayang. Nabi kata, mana ada agama tak semayang? Semua agama ada semayang. Mesti kena semayang. Kemudian mereka minta izin. Minum arak. Tak boleh, arak ni keji, memabukkan. Minta izin berzina. Nabi kata tak boleh, itu keji. Minta izin makan riba. Tak boleh, riba itu haram. Menindas orang tak boleh. Cuma mereka kata jangan roboh berada. Takut. Takut ke tokong dia. Tokong ni bahaya. Nabi kata tak apalah kamu takut nak roboh, aku hantar orang. Lalu Nabi pun janji hantar orang. Pada hari Nabi atau sahabat dia, katakan baca contohnya, berhimpunlah Bani Saqif. Ramai-ramai nak tengok upacara bagaimana tokoh mereka dimusnahkan. Kebetulan dua orang sahabat yang pergi tugaskan, seorang tu jenis orang kelakar, orang kelolo. Dia bawa perjam, dia berjalan-jalan sampai dekat dia buat reboh. Dia buat reboh, buat pesang. Orang pun sorok. Sorok, kata dah. Ni tak boleh main tokoh ni. Orang tengok sorok, dia pun pergi ke Abangu. Terus dia pukulnya beralih, dia hancurkan. Dia kata, tengok musliman ni bodoh. Duk sembah patung dan berhala ni. Kita akan baca kisahnya nanti. Ini kisah Bani Saqif. Akhirnya mereka masuk Islam. Saqif ni. Dan pada masa Nabi wafat, kabilah-kabilah Arab lain murtad. Tapi dia tak murtad. Dia setia dengan Islam. Saqif sebagaimana Mekah, Madinah. Wallahu a'lam.